Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua, salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-350 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang makin mendekatkan diri kita kepada kalamullah, pertemuan yang kita boleh mengambil pengajaran dan penghayatan daripada kalamullah, dan yang penting adalah kita boleh bawa apa yang kita tahu dalam kehidupan seharian kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Kak Zakia Muhammad Nin, Hamimah Mohsan, Kak Nur Aini Nasir, Zaliha Kamaruddin, Ana Sukaimi, Bazid Aziz, Ummi Akashah, kemudian Farida Hamdan, Muhammad Nizam Rahadi, Jamaliyah Manab, Sariyah Sira, Zimadun, Syamsiah Salih, Khaziyah Yan, kemudian Nadiah Nawawi, Zuraidah Siddiq, Latifah Dahlan, dan juga Kak Nur Aini Nasir, Faridah Ismail, Bunga Lawang, Safiyah Lia, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Pada siri yang ke-350 ini, kita telah tiba pada pertengahan ayat daripada muka surat 140, surah yang ke-6, surah Al-An'am, daripada pertengahan ayat yang ke-99. Sebelum kita bermula, apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan muka surat 140 daripada surah yang ke-6, surah Al-An'am, pertengahan ayat yang ke-99. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pagi ini kita nak sambung daripada firman Allah, wa minan nakhli min tal'iha qinwan. Kita nak sambung daripada situ. Kita terjemahkan dahulu daripada apa yang kita telah baca semalam dan hari-hari sebelum daripada ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-99 menceritakan tentang kudrahnya, tentang kekuasaannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa, wa dan huwa, dialah, iaitu Allah, allazi, zat yang, anzala, telah menurunkan, min, daripada, as-sama, langit, ma'a, akan air, iaitu air hujan. Allah turunkan melalui perantaraan awan. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan air hujan.
dengan sebab air hujan itu apakah yang berlaku? Firman Allah, fa maka akhrajna, kami telah keluarkan, bi dengan sebab, hi air hujan tersebut, nabata tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman, kulli tiap-tiap ataupun segala, syai'in sesuatu. Kemudian firman Allah, fa akhrajna, maka kami telah keluarkan, min daripada, hu tumbuhan tersebut, khadira khadira permulaan tumbuhan yang berwarna hijau. Nukhriju, kami keluarkan, min daripada, hu tumbuhan hijau tadi, tanaman yang hijau yang baru tumbuh tadi, habba biji-biji, mutarakibah yang banyak yang tersusun-susun. Ini semua kita telah baca semalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nakhli min tal'iha. Maka kita nak sambung daripada sini. Adakah sahabat-sahabat jumpa daripada pertengahan ayat yang ke-99? Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut, ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan apa yang keluar dan tumbuh daripada selain daripada biji. Selalunya tanaman tumbuh daripada biji, namun ada juga yang selain daripada biji. Atba'ahu, maka Allah bawakan bizikri, sebutan apa yang tumbuh, minan nawa, daripada biji. Apakah tanaman yang tumbuh daripada biji? Inilah contoh-contohnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa dan, min daripada, an-nakhli pohon kurma. Firman Allah, dan daripada pohon kurma, min daripada, tal'iha mayangnya. Lalu apakah itu mayang? Mayang adalah awwalu ma yabdu wa yakhruju min tamarin nakhal. Adalah benda yang antara awal keluar ketika mana tumbuh dan pada waktu itu lahirnya daripada tanaman. Benda yang pertama tumbuh adalah talak, adalah mayang dia. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, tengok pula kepada pohon kurma, iaitu tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh daripada bijinya, daripada nawa, berbeza dengan apa yang Allah ceritakan sebelum daripada ini. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala dahulukan kalau kita perasan akan pohon kurma? Kerana pohon kurma adalah sesuatu yang masyarakat Arab biasa nampak, biasa lihat, dan pohon kurma juga adalah bukan sekadar buah, namun ianya juga termasuk dalam makanan yang dikategorikan sebagai makanan, iaitu ghiza, benda-benda yang menjadi makanan asasi kadangkala pada sebahagian tempat. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa min, dan daripada, an-nakhal pohon kurma. Apakah yang patut kamu perhatikan? Min daripada, tal'iha mayangnya, mayang pohon kurma tersebut. Maka daripada mayang itu apakah yang keluar? Firman Allah Subhanahu wa taala, qinwan, iaitu tangkai-tangkai. Qinwan ay al-urjun, tangkai-tangkai. Daripada mayang pohon kurma tadi, ketika mana ianya mula tumbuh, maka keluarlah pada waktu itu tangkai-tangkai. Apakah sifat tangkai itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, daniyah, yang saling berdekatan, yang saling berhampiran. Lalu firman Allah, lihatlah keajaiban Allah, lihatlah ciptaan Allah, lihatlah kekuasaan Allah. Sebab itu disebutkan di sini, wa nukhriju, dan kami keluarkan, bi qudratina, dengan kudrah kami, min tal'in nakhal, daripada mayang pohon kurma, qinwan, akan pada waktu itu tangkai-tangkai yang mana sifatnya adalah daniyah, saling berhampiran. Maka bila berhampiran, mudah untuk diambil, mudah untuk dipetik. Lalu pohon kurma kita nampak bukanlah seperti pokok kelapa yang tinggi ataupun pohon-pohon yang tinggi, namun ianya adalah
berhampiran, dan pada waktu itu tangkainya saling berdekatan, dan pada waktu itu memudahkan untuk mengambil buah-buahnya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, maka ini siapa yang lakukan? Allah yang lakukan. Seterusnya, firman Allah Subhanahu wa taala ketika mana telah menceritakan tentang pohon kurma, Allah ceritakan juga tentang pohon-pohon lain yang biasa masyarakat Arab nampak, yang biasa manusia pada zaman ketika mana Al-Quran ini nampak. Firman Allah kepada mereka, wa jannat, dan juga kamilah yang mengeluarkan kebun-kebun daripada apa? Daripada a'nab, anggur-anggur, wazaitun, dan zaitun, warrumman, dan delima. Maka ini adalah antara pohon-pohon yang orang masyarakat Arab biasa nampak. Maka firman Allah, apabila kamu perhatikan ciptaan Allah pada kurma, begitu juga pada buah-buah yang lain yang biasa kamu nampak, seperti mana anggur, seperti mana zaitun, seperti mana rumman, iaitu buah delima. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang pada waktu itu manusia patut buat? Maka firman Allah Subhanahu wa taala, unzuru warrumman mushtabiha, mushtabiha, yang mana buah-buahan daripada pokok-pokok ini mushtabiha, ada yang mana serupa, wa ghaira mutasyabih, dan ada yang tidak serupa. Apakah maksud daripada serupa dan tidak serupa? Maka kata Imam Alusi rahimahullahu ta'ala, maksud daripada mushtabiha, serupa, wa ghaira mutasyabih, dan tidak serupa. Maka berkatalah Imam Alusi rahimahullahu ta'ala, maksud daripada serupa ini adalah pada waktu itu fil hay'ah, daripada bentuknya, wal miqdar, daripada bilangannya, wal laun, daripada warnanya, wat ta'am, daripada rasanya, wa ghairi dhalika minal awsaf, dan daripada yang lain-lain, adalah yang menunjukkan ala kamali kudrati sani'iha, betapa sempurnanya penciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada sini apa yang kita nampak, bahawa kadangkala pada pohon itu, pada pohon yang ditanam daripada tanah yang sama, yang disiram daripada air yang sama, kadangkala ada pohon yang mana buahnya lebih, ada pohon yang mana buahnya kurang. Ada buah yang mana pada waktu itu warnanya berbeza. Ada buah walaupun daripada air yang sama, daripada tanah yang sama, bahkan daripada pohon yang sama. Firman Allah, mushtabihan wa ghaira mutasyabih, ada yang rasanya berbeza. Sebab itu kata Imam Alusi, apakah yang dimaksudkan dengan mushtabiha, sama, ghaira mutasyabih, dan ada pula tidak sama? Itulah dia adalah daripada sudut bentuknya. Ada yang bentuknya kecil, ada yang besar. Padahal daripada pada waktu itu pohon yang sama. Ada pada waktu itu sama dan tidak sama, daripada sudut rasanya, daripada sudut warnanya, daripada sudut bilangan yang ada pada satu pohon berbanding dengan pohon yang lain, bilangan buah yang ada pada satu tangkai berbanding dengan tangkai yang lain. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, mushtabiha, sama, wa ghaira mutasyabih, dan juga ada yang tidak sama. Inna fi, kita boleh lihat satu ayat sebentar, kita buka. Kita buka satu ayat. Allahumma salli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, pada muka surat 249. Muka surat 249.
muka surat 249 daripada surah yang ke-13 surah Ar-Ra'd ayat yang ke-4. Lalu mohon sahabat-sahabat buka muka surat 249 daripada surah yang ke-13 Ar-Ra'd pada ayat yang ke-4. Firman Allah pada ayat yang ke-4 daripada muka surat 249 daripada surah yang ke-13 surah Ar-Ra'd. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang dapat menghayati Al-Quran bersama. Lalu firman Allah, saya hanya akan terjemahkan poin yang kita nak highlightkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Firman Allah daripada perkataan seterusnya yang kita nak ambil poin. Firman Allah, yusqa, tanaman-tanaman itu disiram, bi dengan ma ai wahid, yang satu yang sama. Lalu semua kebun-kebun tadi, tanaman-tanaman tadi, firman Allah disiram daripada kebun yang sama, disiram daripada air yang sama, disiram daripada air hujan yang sama. Namun apakah perkara yang luar biasa? Firman Allah, wa nufaddilu, dan kami lebihkan ba'daha, sebahagian daripada tanaman tadi, ala, ke atas, ba'din, sebahagian yang lain, fil ukul, pada rasanya. Sama, dia punya baja sama, yang apa uruskan, dia punya penyiraman sama, penanaman sama, daripada air hujan yang sama, tanah jenis yang sama, tak ada yang berbeza. Maka firman Allah, dalam untuk kamu mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, padahal semua sama, kamu jaga sama, kamu pelihara sama, kamu tengok dia sama, semua sama. Tetapi Allah tegaskan, yusqa bima'in wahid, air yang sama kamu siram akan pohon-pohon tadi, akan kebun tadi. Namun kenapa? Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Kenapa rasanya berbeza? Adakah masih kamu anggap secara semula jadi? Adakah kamu masih anggap kerana matahari yang buat begitu, ini yang buat begini, tanahnya yang sebab begini? Allah tegaskan tidak. Wa nufaddilu, dan kami iaitu Allah, wa nufaddilu, dan kami yang lebihkan, ba'daha, sebahagian daripada buah-buahan itu, ala ba'din, pada sebahagian yang lain, fil ukul, pada rasanya. Kalaulah kamu boleh beri perhatian banyak ini, wahai manusia, wahai umat Nabi, firman Allah, inna fi, sesungguhnya, fi zalika, pada perkara-perkara itu, la ayat, adanya tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumi ya'qilun, untuk orang-orang yang berakal, untuk orang yang ada akal. Akal itu digunakan untuk apa? Untuk mengingati Allah. Akal itu digunakan untuk apa? Menghayati akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kadang-kala kita makan buah setiap hari. Macam sekarang ni musim mangga. Kadang-kala setiap hari makan buah. Pernah tak kita fikir, kenapa buah ni tak manis? Kenapa buah ni manis? Padahal peladang tersebut daripada pohon yang sama, daripada tanah yang sama. Yang kita tahu bila tak manis, kita mengamuk, kita marah, kita buang, kita tak suka. Yang kita tahu bila manis, kita tak puji Allah Subhanahu wa taala. Padahal firman Allah, kadangkala pada pohon yang sama, tempat yang sama, rasa yang berbeza, siapa yang lakukan? Allah, dan hanya Allah, dan hanya Allah. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, mushtabiha, yang serupa, ghairu mutasyabih, dan juga tidak serupa. Apakah maksud serupa yang tak serupa? Kata Imam Alusi, pada bentuk, yang keduanya pada warna, yang ketiganya pada rasa, yang keempatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada bilangan dia. Ada pohon yang bilangannya buah lebih, ada pohon yang bilangannya buah
buah-buahnya adalah kurang. Firman Allah Subhanahu wa taala, adakah kamu telah perhatikan tanaman-tanaman yang tumbuh bukan daripada biji dan tanaman-tanaman yang tumbuh daripada biji seperti pohon kurma, seperti anggur, seperti zaitun, seperti mana delima. Firman Allah Subhanahu wa taala, unzuru, lihatlah, perhatikanlah, lihatlah, perhatikanlah. Firman Allah, maka Allah memerintahkan hamba-Nya, thumma amarallahu ibadahu an yata'ammalu fi badi'i sun'i. Kemudian Allah memerintahkan hamba-Nya untuk memerhatikan, meneliti, menghayati pada ciptaan Allah. Allah dah sebutkan panjang lebar daripada permulaan ayat 99. Apa yang Allah suruh perhatikan? Unzuru, lihatlah, perhatikanlah. Iza asmara ila, kepada samarihi, buahnya. Tengoklah kepada buah itu. Tengoklah kepada hasilnya. Waktu bila? Iza, apabila. Asmara, ia berbuah. Dalam kurungan, waktu ia mula berbuah. Bukan mula berbuah pun. Asmara ini adalah ketika mana ia mula muncul pada permukaan bumi. Asmar, itu maksud asmar. Adapun berbuah, perkataan yang berikutnya. Maka apakah maksud asmar? Ay hala ibtida'i, hina yakun da'ilan, da'ifan, la yakadu yuntafa'u bih. Apakah maksud iza asmar? Terjemahan dia ketika berbuah. Namun para sahabat letakkan dalam kurungan, ketika mana ianya mula tumbuh dalam keadaan tanaman itu masih kecil, seolah-olah tidak boleh diambil manfaat daripadanya. Lihatlah ketika mana waktu ia mula tumbuh. Lihatlah firman Allah, unzuru, lihatlah, ila samarih, pada buah yang kamu sedang pegang itu. Cuba lihat waktu bila. Iza asmar, ketika mana pohon itu mula tumbuh, mula zahir, ketika mana pohon itu mula keluar daripada tanah, berada di atas bumi, dalam keadaan dia lemah, dalam keadaan dia kecil, dalam keadaan seolah-olah langsung tak boleh ambil apa-apa manfaat daripadanya. Lihat buah itu, lihat ketika mana ia mula tumbuh pohon tersebut. Kemudian firman Allah, wa yan'ih, dan lihatlah ketika mana pohon itu dan buah itu mula matang, mula masak. Maka lihat prosesnya daripada awal bagaimana warna dia, bentuknya, saiz dia, dan kemudian ketika mana telah masak, yan'ih ay nadjih, ketika mana telah masak, ketika mana pada waktu itu boleh diambil manfaat. Lihat pula saiz dia, warna dia, manfaat dia. Siapa yang lakukan semua ini? Adakah secara semula jadi, disebabkan hujan, disebabkan sekadar pada waktu itu matahari dan bulan, disebabkan cuaca sahaja? Tidak. Semuanya adalah kekuasaan dan kehebatan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah firman Allah, unzuru, lihatlah, perhatikan, ila samari, kepada buahnya. Waktu bila nak perhatikan? Iza asmar, ketika mana ia mula tumbuh. Bagaimana pada waktu itu lemah, tidak boleh diambil manfaat, sangat-sangat kecil. Wa yan'ih, dan lihatlah ketika mana ia mula masak, ia mula matang. Bagaimana keadaan dia, bagaimana manfaat yang diberikan olehnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, berkali-kali Allah ulang. Allah sebut sekali, Allah ulang lagi. Allah sebut sekali, Allah ulang lagi. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya fi zalik, pada perkara itu, la ayat, adanya tanda-tanda kebesaran Allah. Adakah semua orang akan nampak tanda-tanda kebesaran Allah itu? Tidak. Hanya untuk orang yang liqaumin, bagi golongan, bagi kaum, yu'minun, yang beriman. Orang yang benar-benar dalam hatinya beriman dan percaya, dilihat apa pun, dia akan pada waktu itu kembalikan kepada Allah. Dia nampak apa pun, maka pada waktu itu dia akan puji Allah Subhanahu wa taala. Inilah kudrah Allah. Ini baru kita cerita daripada sudut tanaman dan pohon.
bagaimana pada begitu banyak perkara-perkara lain, daripada sudut udara yang Allah proseskan untuk kita, daripada sudut hujan yang Allah proseskan untuk kita, daripada sudut angin yang Allah proseskan untuk kita. Sesungguhnya benarlah firman Allah, inna fi dzalik, pada perkara-perkara itu, la, pasti, ayat, adanya tanda-tanda kebesaran Allah. Namun siapakah yang paling banyak akan beroleh manfaat? Liqaumin, bagi golongan, untuk golongan, yu'minun, yang benar-benar beriman. Maka di sini ada beberapa pengajaran tambahan yang kita boleh dapat. Yang pertama yang kita boleh dapat adalah Allah Subhanahu wa taala pada waktu ini sedang menyuruh kita memerhatikan kepada dua benda. Kepada tanaman yang tumbuh bukan daripada biji, bagaimana ia tumbuh. Dan yang kedua, pada tanaman yang tumbuh melalui biji, bagaimana ia tumbuh. Proses penanamannya, proses tumbuhannya adalah berbeza dan manusia sepatutnya memerhatikannya. Itu antara pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil. Kemudian pada ayat ini, pengajaran yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah pada waktu itu tentang hujan yang turun. Kita boleh lihat pada permulaan ayat. Maka berkatalah Syekh Al-Qasimi, kenapa Allah sebutkan daripada hujan? Kerana ayat ini ditujukan juga secara khusus kepada penduduk-penduduk Mekah, di mana mereka tinggal pada tempat yang jarang hujan. Lalu ketika mana turunnya hujan, maka turunnya hujan itu pun adalah satu nikmat. Bagi mereka turunnya hujan itu adalah satu nikmat. Bumi menjadi subur. Pada waktu itu segala-galanya menjadi indah. Sebab itu di negara Arab bila turun hujan mereka seronok. Bila turun hujan mereka pada waktu itu keluar daripada rumah. Sebab hujan hanya turun setahun sekali. Kadang-kala setahun hanya 2 kali. Maka hujan itu adalah nikmat. Maka sebab itu berkata Syekh Al-Qasimi bahawa sebenarnya Allah sebutkan daripada hujan sebab hujan itu adalah nikmat bagi mereka, dan sebab itu Allah tak terus sebut tentang tanaman dan tumbuhan. Kita, kerana manusia itu biasa, bila sesuatu nikmat itu berulang-ulang kali, banyak kali, dia tak akan anggap nikmat. Sebab itu kita dah setiap hari hujan. Kadang-kala sehari ada beberapa kali hujan. Sebab itu kita tak anggap pun hujan tu nikmat. Kita tak anggap pun. Kadang-kala kita anggap hujan itu menyusahkan, al-a'yadzubillah. Padahal untuk orang yang mana hujan setahun sekali turun, setahun 2 kali turun, maka pada waktu itu bagi mereka hujan adalah nikmat. Dan di sinilah kita belajar sikap manusia. Benda yang dia biasa dapat, benda yang dia biasa nampak, benda yang dia biasa peroleh, dia tak akan hargai. Sama juga dengan sekecil-kecil nikmat. Contohnya bernafas. Cuba kalau kita tak boleh bernafas. Dan pada waktu itu kita kena bayar untuk bernafas. Contohnya penggunaan oksigen. Bagaimana manusia menghargai akan nikmat. Air liur kita tak pernah hargai. Cuba kalau lidah kita kering, tak ada air liur. Salah seorang sahabat saya yang mana Allahumma salli Muhammad, beliau pernah menceritakan salah seorang daripada ahli keluarganya air liurnya kering. Tak boleh bercakap. Nak bercakap kena masukkan sesuatu dalam mulut baru boleh bercakap. Lalu air liur yang kita tak pernah syukuri sebab ianya sentiasa dengan kita, sebenarnya itu adalah nikmat. Boleh buang air. Sehari berapa kali kita buang air, itu adalah nikmat. Sebenarnya manusia bila nikmat itu dia dah terbiasa, maka dia tidak hargai. Namun untuk bangsa Arab, untuk orang Quraisy, pada waktu itu hujan adalah satu nikmat. Sebab itu Allah ceritakan kekuasaannya, kudrahnya bermula daripada hujan. Maka itu yang kedua. Antara perkara lain yang mana menjadi pengajaran untuk kita adalah pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagaimana kekuasaan Allah yang luar biasa, yang mana Allah suruh kita perhati dan lihat daripada awal tanaman itu kita nampak sehinggalah ketika mana ianya berbuah.
Maka itu adalah proses yang patut manusia perhatikan. Kadang-kala buah kita beli ketika mana dah siap. Dekat pasar kita beli, dekat online kita beli, dekat tepi jalan kita beli. Waktu tu dah siap. Kita ambil buah tu, yang manis kita makan, kadang-kala langsung tak puji Allah. Yang tak manis kita buang dan kita marah kenapa tak manis. Penjual ni, peniaga ni tipu dan sebagainya. Itu satu sudut. Namun Allah suruh perhatikan buah itu bukan sekadar pada buahnya. Allah suruh perhatikan buah itu waktu bila? Dua keadaan dia. Seperti mana yang kita baca tadi. Iza asmar, ketika mana ianya mula keluar daripada bumi, ataupun ketika mana ia mula putih pada dahannya. Wa yan'i, dan juga ketika mana ia telah masak, telah matang. Bagaimana proses itu berlaku? Berapa lama masa ia ambil? Perhatikan waktu itu. Lihat keadaan itu. Bagaimana Allah lakukannya, dan ia semestinya akan menjadikan kita lebih ingat kepada Allah, lebih percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Moga-moga Allah menjadikan kita orang yang benar-benar percaya dan beriman. Lalu pada setiap perkara dan kejadian, kita boleh melihat akan Allah pada kekuasaannya, kehebatannya, keagungannya, sempurnanya ciptaannya. Benarlah firman Allah dalam surah Ali Imran, ketika mana manusia itu melihat kepada langit, kepada bumi, dan juga pertukaran siang dan malam, apakah yang mampu dia ungkapkan? Yang dia mampu ungkapkan hanyalah Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia, subhanak, maha suci dikau, maka selamatkanlah kami daripada api neraka. Moga-moga bermanfaat, insya-Allah. Esok kita akan sambung daripada ayat yang ke-100. Manusia ketika mana pada waktu itu dia tidak ambil pengajaran firman Allah pada ayat yang ke-100, maka pada waktu itu manusia tetap mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu punya banyak Allah bagi, tetapi kerana dia tidak meneliti dan memerhati, ayat yang ke-100 kita akan baca bagaimana manusia mensyirikkan Allah. Zalimnya manusia, kejamnya manusia. Punya banyak Allah bagi kepadanya, tetap dia mensyirikkan Allah. Moga Allah pelihara dan jaga. Kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, join grup Telegram Kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz. Dan untuk makluman sahabat-sahabat semua, insya-Allah program Ramadan kita akan saya war-warkan pada petang ini, insya-Allah. Dan kalaulah ada sahabat-sahabat, ianya akan melibatkan beberapa program yang banyak. Lalu kalaulah pada sahabat pada waktu itu ingin untuk mendapatkan buku-buku yang digunakan, maka mohon untuk membuat pembelian awal. Sebabnya pada bulan Ramadan, kalaulah boleh saya nak tumpukan pada program pada waktu itu, bukan postage dan sebagainya. Lalu mohon sahabat-sahabat nanti join juga grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Apa jua maklumat kita akan salurkan juga di sana. Kita dah semakin dekat dengan Ramadan. Sepatutnya persediaan Ramadan telah bermula untuk kita. Moga-moga Ramadan ini apa kita boleh lakukan seolah-olah ianya adalah Ramadan yang terakhir. Seolah-olah, anggaplah, andaikan yang ini adalah Ramadan yang terakhir. Lalu kita buat sebaik mungkin. Saya sangat gembira dengan apa yang berlaku pada ayah mertua saya, kerana tahun lepas adalah Ramadan dia yang terakhir. Maka tahun lepas memang Ramadan dia berbeza, sangat berbeza daripada semua sudut. Daripada banyak tadarus yang dia buat, banyak kali dia khatam. Kerana dia adalah antara orang yang memang dialisis, maka dia tak boleh, dan masjid pun tak buka tahun lepas di Selangor. Maka bagaimana dia bersemangat luar biasa, lain daripada biasa. Dan itulah Ramadan terakhir untuk dia. Dan tahun ini dia tak sempat dengan Ramadan. Moga-moga kalaulah Allah pertemukan kita dengan Ramadan, kita boleh buat lebih daripada biasa, lebih baik daripada tahun yang lalu. InsyaAllah nanti kita akan war-warkan program Ramadan kita. Apa yang saya mampu lakukan, saya lakukan. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala terima.
kepada yang kali pertama join, jemput join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa jam 9 nanti dalam pertemuan Syama'il Muhammadiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah.